TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah STAM 20 Wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin ya rabbal alamin. Qabla an nabda, hayya nanzuru ila syakhsiyah duyufuna al-yawm. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, apa kata jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Rizwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya-Allah, syukran jazilan. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm ya Ustaz? Insya-Allah mawdu'una al-yawm al-insya' wal mutala'ah. Insya' dan muntala'ah. Baik, kepada murid-murid, dah bersedia ke dengan buku nota anda dan juga pen? Kalau dah bersedia, jom kita bersama untuk segmen yang pertama ni Ustaz. Apakah yang akan Ustaz kongsikan kepada murid-murid kita di rumah sana? Syukran jazilan ya mudhifuna. Nah. طيب اليوم كما عرفتم على أن هذه الورقة يعني لمادة الإنشاء والمطالعة تنقسم إلى الورقتين. الورقة الأولى الكتابة يعني ujian bertulis kan. وأما الورقة الثانية الشفوي. طيب بالنسبة إلى الورقة الثانية طيب لقد انتهينا طيب طلابنا قد انتهوا من هذا الاختبار الشفوي. لماذا؟ لأن هذا الاختبار انعقد من 17 إلى 31 من يناير في هذه السنة. وأما الورقة الثانية وأما الورقة الأولى هي الورقة التي نركز عليها في هذا البرنامج. إن شاء الله سينعقد هذا الامتحان في 5 من أبريل 2022 في يوم الثلاثاء من الساعة 2:30 مساء إلى الساعة 5 مساء إن شاء الله. طيب الآن kita pergi kepada kertas 1 ya. طيب بالنسبة إلى الدرجة أو المجموع الكلي لهذه الورقة 100%. وأما الورقة الثانية كذلك 100%. ولكن بالنسبة إلى الطلاب لابد عليهم أن يقدموا هذه الورقة. لماذا؟ لأن تقديم هذه الورقة واجب لهم وواجب لجميع مرشحي STAM في ماليزيا. طيب وإن كان sekalipun wajarannya adalah 30%. Ya. Okey, jadi ini bermakna sekiranya pelajar itu mendapat markah sebanyak 70%, ya, sebagai wajarannya 70%, mungkin dia mendapat markah 50%. Tetapi pelajar ini tidak menduduki kertas 2. Yang mana kertas 2 ini adalah kertas yang wajib diduduki dalam bentuk lisan, maka apa yang berlaku ialah pelajar ini dianggap gagal kerana tidak menduduki kertas 2. Mesti Ustaz ya? Ya, mesti kena ambil. طيب واجب لجميع الطلبة الذين يقدموا هذه المادة أو هذا الامتحان. طيب بالنسبة إلى قسم طيب الآن نركز على الورقة الأولى فقط لننسى الورقة الثانية لأننا قد انتهينا من تلك الورقة. طيب format kertas 1 ya untuk subjek al-insya' wal mutala'ah ya, yang qasimu ila qismain, qisma alif wa qisma ba. Baik. Binisbah ila qisma alif adalah tentang al-insya' ya, tentang al-insya' yang mana markah yang diperuntukkan untuk al-insya' ialah sebanyak 60 markah, manakala bagi bahagian ba pula itu adalah berkenaan dengan mutala'ah dan markah yang diperuntukkan untuk mutala'ah ini ialah 40 markah.
Maknanya Ustaz, untuk insya ada 60, Ya. untuk muntalaah ada 40 markah. Jadi Ya. cukuplah 100 markah. Ya. Baik Ustaz. Mungkin ya Ustaz nastarih qalilan ibqu ma'na fi barnamij Tariq ila Najah STAM 2021. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STAM 2021. Al-yawm sanata'alamu al-maddah insya wal muntala'ah. Dan pada hari ini Ustaz, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustaz kongsikan pada pelajar-pelajar di rumah sana? Silakan Ustaz. شكرا جزيلا يا أستاذ أيمن. أيها الطلبة الأعزاء والمعلمون المحترمون في البيت من المشاهدين الكرام، طيب لنواصل فيما توقفنا من حديثنا عن قسم ألف من مادة الإنشاء. طيب هذا في هذا القسم يوجد 4 أسئلة. طيب أنا سأقرأ السؤال. اكتب في واحد فقط من الموضوعات الآتية فيما لا يقل عدد كلماته عن 200 كلمة. طيب يوجد 4 موضوعات أو 4 أسئلة من قسم ألف، فلذلك على الطالب أن يختار سؤالا واحدا فقط من هذه الأسئلة الأربعة. طيب ما عدد أو كم عدد كلمات للطالب أن يكتب الإنشاء؟ 200 كلمة فقط. 200 كلمة فقط. طيب وأما محاور الإنشاء من هذه الأسئلة الأربعة توجد 6 محاور. طيب المحور الأول المناظرة، والمحور الثاني محور الخطابة، والمحور الثالث المحاضرة، والمحور الرابع الرسالة، والمحور الخامس المقال العلمي، وأما المحور الأخير وهو المحور السادس التقرير. طيب وحقيقة يندرج تحت هذه المحاور موضوعات محددة. على سبيل المثال يندرج تحت محور الخطابة موضوعان وهما الدينية أو الاقتصادية على سبيل المثال. طيب لننظر إلى المحور الأول وهو المناظرة. طيب الموضوعات التي تشمل هذا المحور العلوم التكنولوجية مثلا. طيب من نموذج أو من السؤال النموذجي لهذا المحور تحت موضوع العلوم التكنولوجية: مواقع التواصل الاجتماعي إيجابيتها أكثر من سلبياتها، أيهما توافق؟ وأما الموضوع الثاني الثقافة الإسلامية أو الدينية. طيب ما السؤال النموذجي لهذا الموضوع؟ لقد أصبح من المحظورات في منظور المجتمع الملايوي أن تتقدم النساء للزواج من الرجال. أبدي رأيك. طيب وأما الموضوع الثالث الذي يندرج تحت المحور الأول وهو المناظرة، السؤال النموذجي لهذا المحور. طيب سأقرأه. نظرا إلى سوء الأخلاق لدى الطلاب في المدرسة يجب إعادة تطبيق الضرب بالعصا عليهم. ناقش. طيب هذا سؤال نموذجي. وأما الموضوع الرابع الذي يندرج تحت المناظرة، السؤال النموذجي من هذا المحور: مسؤولية تعليم الأطفال مسؤولية الوالدين لا مسؤولية المدرسة. هل أنت موافق على ذلك؟ وأما الموضوع الخامس الذي يندرج تحت المناظرة، سؤاله النموذجي مثلا: أيهما تفضل، المرأة العاملة أو المرأة غير العاملة؟ بين أسباب اختيارك. طيب لننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني وهو الخطابة. طيب موضوع
تحت الموضوع الاجتماعية. طيب السؤال النموذجي من هذا المحور تحت الموضوع الاجتماعية: كونك رئيسا لجمعية اللغة العربية ألقي خطبة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المنعقد في 18 من ديسمبر. وأما الموضوع الثاني الذي يندرج تحت الخطابة هو موضوع الديني. طيب السؤال النموذجي من هذا الموضوع: كونك رئيسا في مدرستك ألقي خطابة على الطلبة عن احترام المعلمين أساس النجاح بمناسبة يوم المعلمين. طيب لننتقل إلى المحور الثالث وهو المحاضرة. طيب يوجد عدة موضوعات تندرج تحت هذا المحور. طيب ظاهرة الانحلال الخلقي لدى المراهقين ظاهرة مقلقة في الآونة الأخيرة. ناقش دور الوالدين في التعامل معها لديهم. والمحور الثالث أو الموضوع الثاني الذي يندرج تحت المحاضرة: تسعى حكومتنا الماليزية باستمرار إلى القضاء على الرشوة. في رأيك ما الطرق الفعالة لمكافحتها؟ طيب وأما المحور الرابع وهو الرسالة، ويندرج موضوعان تحت هذا المحور: رسمية أو غير رسمية. طيب من السؤال النموذجي من الموضوع الأول: اكتب خطابا رسميا إلى مدير المدرسة مطالبا فيها المبلغ المطلوب من المال لإقامة الدورة التربوية للطلاب الجدد. وأما الموضوع الثاني غير الرسمية، السؤال النموذجي له: اكتب رسالتك إلى والدك مطالبا فيها مبلغ المال المطلوب لمشاركة الرحلة العلمية في مدرستك. طيب بالنسبة إلى المقال العلمي في موضوع التربية، من الأسئلة النموذجية لهذا المحور: انشغال الوالدين العاملين يسببهم أن يتعمدوا على المدرسة أو أن يعتمدوا على المدرسة اعتمادا كبيرا لتربية أبنائهم. تحدث عنه. طيب وأما الموضوع أو موضوع الرياضة، طيب من الأسئلة النموذجية: ممارسة الرياضة مهمة في حياة الطلبة. وضح آثارها الإيجابية في تفوقك الدراسي. طيب بالنسبة إلى التاريخية، ما السؤال النموذجي يا طلاب؟ أثبت التاريخ أن الاتحاد بين الشعوب أساس قوة الدولة ذات السيادة مثل بلادنا ماليزيا من أجل الاستقلال. ناقش. طيب وأما المحور الأخير وهو التقرير بعنوان أو بموضوع الإداري، على سبيل المثال: أقامت جمعية اللغة العربية في مدرستك مخيم العربية. اكتب تقريرا عن الأنشطة التي تم تنفيذها في المخيم. طيب وأما الموضوع الذاتي من الأسئلة النموذجية: طيب اكتب تقريرا عن حياتك المدرسية الخاضعة لإجراء التشغيل المعيارية جراء جائحة كوفيد-19. وأما العلمي: من متابعتك للأخبار عن كارثة الفيضانات في ماليزيا اكتب تقريرا عن أسباب وقوعها بالكثرة مؤخرا. طيب بالنسبة إلى نظام توزيع الدرجات في كتابة الإنشاء، طيب المعايير التقييم المقيمة في كتابة الإنشاء: طيب أولا تسلسل الأفكار، ثانيا القواعد اللغوية، ثالثا الأساليب العربية، رابعا المفردات والمصطلحات، وخامسا الإملاء والخط وعلامات الترقيب. طيب لو انظر إلى هذا الجدول kita lihat di dalam jadual ini ada dibahagikan kepada 4 bahagian: mumtaz, mutawassit, maqbul, radi. Ini pembahagian markah untuk insya. Ini adalah pembahagian markah untuk insya. Manakala kalau kita lihat mumtaz tu ialah dalam range antara 47 hingga 60. Kalau mutawassit antara 32 hingga 46, makbul antara 23 hingga 31 dan radi antara 5 hingga 22. Jadi markah yang paling rendah yang boleh diterima oleh pelajar ialah
5 markah sekiranya karangan yang ditulis oleh mereka terkeluar daripada kehendak soalan. Ya, ini ada kemudian kita pergi kepada nizam tauzi' ad-darajat li tasalsulil afkar. Okey, kalau kita lihat kepada markah yang diperuntukkan untuk penulisan karangan ini ada 16 markah. Ya, ada 16 markah. Jadi ketika menulis karangan, kita akan lihat ya, ada muqaddimah, kemudian ada al-fikrah al-ula, ada al-fikrah al-thaniyah, ada al-fikrah al-thalithah dan diakhiri dengan al-khatimah. Kalau kita lihat kepada markah yang diperuntukkan itu, ya, untuk muqaddimah ada 2 markah, untuk al-fikrah al-ula ada 4 markah, untuk fikrah yang kedua ada 4 markah, untuk fikrah yang ketiga 4 markah dan untuk penutup ada 2 markah, menjadikan jumlahnya ialah 16 markah. Tetapi ya, pelajar-pelajar disarankan untuk apa? Untuk menulis fikrah yang keempat sebagai langkah lil ihtiyat, itu sebagai langkah berhati-hati. Tambahan ya, sekiranya ada isi-isi yang tidak boleh ditampung ya, maka al-fikrah ar-rabi'ah ini dapat menampung isi tersebut. Okey, tariqah namuzajiyah fi kitabatil muqaddimah. Ini adalah salah satu daripada contoh bagaimanakah penulisan kitabah muqaddimah. Kalau kita lihat sebagai contohnya lah as-su'al. Tas'a hukumatuna Malaysia bistimrar ila al-qada' ala rashwah fi ra'ika mat-turuq al-fa'ala li mukafatiha. Apakah dia cara yang paling berkesan untuk menangani masalah apa? Masalah rasuah di negara kita. Okey, apa yang pelajar perlu tulis ialah pertama, apabila kita menulis muqaddimah ini, maka dia mesti ada al-jumlah at-tahfiziyah. Itu apakah dia jumlah yang mendorong ya? Sebagai contohnya kita kata la ahada yunafi anna qadaya ar-rashwa tazdadu yawman ba'da yawmin fil awinatil akhirah wa yabdu anna al-qada' 'alayha amrun sa'bun li'anna kathiran min al-muwazzafin al-hukumiyyin wal khassina bal siyasiyin wa 'ammatin nas mutawarrituna fiha. Dia mesti ada jumlah at-tahfiziyah di dalam muqaddimah, kemudian ada al-jumlah at-tahfiziyah yang kedua, sebagai contohnya lah fa hadhihi adh-dhahiratu al-fasidatu tuqliquna jiddan in lam takun hunaka juhud qawiyah mustamirah liman'iha fa innaha satufsidu biladana ijtimaiyan wa iqtisadiyan wa siyasiyan bisur'atin kama ta'kulun naru al-hatba. Kemudian kita pergi kepada al-jumlah at-tawjihiyah, itu jumlah yang bentuk direktif ataupun arahan. Lidzalik yajib ala jami'il atraf ay yabdhulu juhudahum al-quswa lil qada'i ala rashwah li'annaha tajlibu masyakila muta'addidatan fi mujtama'i biladina. Okey, ini adalah salah satu contoh daripada penulisan muqaddimah ataupun perenggan pendahuluan bagi soalan ini. Manakala isi-isi penting ya yang kita akan cuba dedahkan, berikan ataupun kongsikan kepada pelajar ya daripada soalan ini. Zahiratul inhilal al-khuluqi ladal murahiqin zahira muqriqah fil waqti rahin. Naqish adwar al-walidin fi ta'amul ma'a hadhihi al-zahirati ladaihim. Jadi apa yang kita lihat ya di dalam soalan ini sebenarnya terdapat banyak isi ya yang boleh kita tulis ya ataupun kupas. Sebagai contohnya yang saya tulis kat sini ialah ada 5, ada 6 dan ada 7 isi. Ya, ada 7 isi. Apa isi yang pertama yang mungkin pelajar ambil ialah alal walidin ataupun alal walidain ayaqumu bi tarbiyati abnaihim bit tarbiyah ad-diniyah al-kafiyah munzu sinnin mubakirah. Jadi di sini ada 7 isi. Tapi apa yang ustaz nak kongsikan kepada anak-anak pelajar ialah bagaimanakah kita nak perkembangkan isi yang pertama. Ya, tariqah tatwir al-fikrah ar-ra'isah. Daripada isi yang pertama tadi. Contohnya ialah la syakka fi anna lil walidain aw lil walidin dauran muhimman fi at-ta'amul ma'a zahiratil inhilal al-khuluqi ladal murahiqin huwa min khilal at-tarbiyah ad-diniyah lahum munzu sinihim al-mubakirah. Ini adalah isi dia. Isi utama kita, al-fikrah ar-ra'isah al-ula. Kita kena bagi sebab ya. Na'ti bi dhikri as-sabab ya. Wa dhalika bi anna at-tarbiyah ad-diniyah ar-rasikha yastati' al-abna' as-sighar tamyiza bainal umuri al-jayyidah wa sayyi'ah. Kemudian kita kena bagi contoh daripada sebab tersebut. Ala sabilil mithal yumkin lil walidin ya ta'limu abnaihim li ta'mir ma'rifatihim bid-din min khilal as-salah bil jamaah
سواء كانت في البيت أم في المسجد وتلاوة القرآن وقراءة التفسير بعد التلاوة والاستماع إلى المحاضرات الدينية وغيرها. Kemudian bagaimanakah lagi cara kita nak memperkembangkan isi ini ialah dengan melihat dari yang keempat, aspek yang keempat ialah dengan menyebut apakah kesan zikrul asal min as-sabab. فمن خلال هذا التعليم المستمر سيكون لهم حصنا مانعا ومحافظا لهم على الوقوع في مشكلة الانحلال الخلقي. Kemudian kita kena beritahu apakah dia bukti. Bukti ini boleh diambil sama ada daripada ayat Quran, daripada hadis ataupun daripada isu-isu semasa yang berbentuk perangkaan. Sebagai contoh di sini ialah lidzalik yajib 'alal walidin an yaqumu bihadhil amanah qabla an yafuta al-awanu bitaqdim at-tarbiyati ad-diniyah li abnaihim as-sighar kama yaqulu al-mathal al-ma'ruf anna al-'ilma fi as-sighari kan naqshi 'ala al-hajari. Baik. Dan biasanya di dalam penutupan ataupun di dalam isi yang pertama kita ada dikenali sebagai jumlah penegasan ataupun al-jumlah at-tawkidiyah. Fa min al-wadih anna taqdim at-tarbiyah ad-diniyah lil abna' as-sighar min al-mas'uliyat al-muhimmah allati yumkin an yaquma biha al-walidun fi mukafati zahirat al-inhilal al-khuluqi lada al-murahiqin. Kemudian saya nak ustaz berminat juga nak berikan contoh bagaimanakah cara untuk menulis perenggan bagi penutup. Contohnya ialah soalan yang lain kita ambil inna izdiyada adadil qadaya al-janaiyah fi biladina zahirah muqriqah lil ghayah bayin al-khutuwat al-munasibah wal fa'alah allati tas'a ilaiha al-hukumah lil hadd min hadzal izdiyad. Kalau kita lihat kepada tajuk ini maka kita lihat pelajar diminta untuk memberikan langkah-langkah yang sesuai dan berkesan efektif bagi kerajaan untuk menangani masalah penambahan kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia. Dan biasanya kita akan akhiri dengan al-jumlah al-istintajiyah, itu jumlah yang menunjukkan kesimpulan, yang mana kita biasanya akan dahulukan dengan khulasatul qaul yajib ala jami'il atrafi musahamatul amal ma'an li mukafahati mushkilah al-jarimah walil haddi min izdiyadiha fi biladina Malaysia. Kemudian kita akan berikan perincian ataupun al-jumlah at-tafsiliyah wa bi ma'nan akhar yajib ala jami'i afradil mujtama' min al-muwatinin al-maliziyin ay yaqumu bidhalika al-amal janban ila janbin ma sultatil hukumiyah li iblaghihim an wujudi jarimatin ma 'ala al-fawri. Dan biasanya kita akan akhiri dengan jumlatul amal ataupun yang dikenali sebagai apakah dia harapan bagi penulis ini terhadap isu ini. Fa minal juhudil mustamirrah allati tabdhuluha as-sultat wal muwatinun ma'an yumkin an tahidda min huduthil qadaya al-janaiyah atau al-jinaiyah wa min izdiyariha fi biladina Malaysia. Ini adalah contoh bagaimanakah satu isi, ini baru satu isi, ia dikupas. Sekiranya pelajar dapat mengupas satu isi tadi, kita ada 7 isi tadi kan, kita nak kupas berapa satu isi. Kalau pelajar dapat kupas satu isi seumpama ini, insya-Allah saya yakin pelajar boleh dapat markah penuh, iaitu sebanyak 4 markah bagi setiap isi. Okey. Di dalam penulisan karangan, biasanya kita akan menggunakan penanda wacana. Ini pun juga adalah penting untuk memastikan kesinambungan ayat kesinambungan antara perenggan dengan perenggan dan antara ayat dengan ayat. Sebagai contohnya, apakah dia penanda wacana ataupun ar-rawabit yang biasanya kita gunakan ketika kita menulis fiqrah al-muqaddimah, itu perenggan pendahuluan. Biasanya kita akan guna la syakka fi anna, la ahada yunafi anna dan minal ma'lum anna. Ini yang biasa yang kita gunakan. Kalau dapat guna yang salah satu daripada ini pun dah kira baik dah. Kemudian apakah dia penanda wacana yang digunakan di dalam perenggan bagi setiap isi? Kita ada 3 isi ataupun nak tulis 4 isi, maka kita letakkan antara perenggan dengan perenggan yang berikut, antara satu isi dengan isi yang lain, kita letakkan contohnya ialah awalan, thaniyan, thalithan ataupun wabil idafati ila dhalik, alawatan ala dhalik wa min al-jadiri bidzikri wa bittali wa intilaqan min hadha. Kemudian kita pergi kepada perenggan yang terakhir, apakah dia penanda wacana yang biasanya pelajar guna dan disarankan untuk menggunakannya ketika menulis insya'. Sebagai contohnya ialah wa khulasatul qaul
wa bi ikhtisarin syadidin wa fil khitami. Ya, wa fil khitami. Manakala Ustaz juga berminat untuk mengkongsikan apakah al-akhta' al-'adiyah al-mutakarrirah fi kitabat al-insya'. Apakah dia kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan dan berulang-ulang dalam kalangan pelajar ketika menulis insya'. Okey, kalau kita lihat kepada kesalahan-kesalahan ataupun bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar ialah apa? Pertamanya ialah dari aspek apa? Dari aspek jumlah ismiyah, ya. Bagaimana kalau pelajar menulis jumlah ismiyah? Biasanya pelajar akan tulis talibun yaqra'u al-kitaba, ya. Yang sepatutnya at-talibu yaqra'u al-kitaba, bukan talibun, sebab jumlah ismiyah dimulakan dengan mubtada', maka mubtada' mesti makrifah. Tapi masalahnya pelajar letakkan perkataan nakirah, perkataan talibun itu nakirah tanpa alif lam, maka ayat itu dianggap ayat yang salah, tidak betul, ya. Kemudian kita pergi juga kepada sebagai contohnya ialah al-jumlah al-fi'liyah, ya. Al-jumlah fi'liyah ni maknanya ialah jumlah itu bermula dengan apa? Dengan fi'il ataupun dengan kata kerja. Tapi masalahnya pelajar apabila memulakan kata kerja, maka diikuti dengan pelaku. Kalau kita lihat kepada contoh yang diberikan di situ, yang jahani at-talibani, ya, yang jahani at-talibani, ini adalah jumlah yang tidak benar ataupun salah. Yang sepatutnya ditulis oleh pelajar ialah yang jahu at-talibani. Yang jahu at-talibani. Sebab apa? Fi'il, kalau dalam jumlah fi'liyah, fi'il yang pertama itu biasanya dia mestilah mufrad, yang kedua dia lihat sama ada muzakkar ataupun muannas. At-talibani adalah muzakkar, musanna muzakkar, maka kita ambil muzakkar mufrad itu yang jahu, ya. Manakala bagi al-idhafah, ini yang biasa pelajar lakukan. Contohnya al-madrasati, sekolah saya, ya, al-madrasati. Ada alif lam, padahal madrasah itu sudah jadi mudhaf dan tidak ada alif lam. Yang sepatutnya ialah madrasati. Bagi sebagai contohnya muallimun al-madrasah, guru-guru sekolah, sepatutnya muallimu al-madrasah, al-madrasati. Nun tu dibuang. Bagi sifat mausuf, ini juga kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar. Sebagai contohnya talibu al-mujtahid, sepatutnya at-talibu al-mujtahid. Dan juga al-muallimatu al-mahiratu, sepatutnya ialah al-muallimatu al-mahiratu. Jadi di sini ialah bergantung kepada apa? Bergantung kepada guru itu, ya, walaupun dijamak muannas salim, ya, tetapi dia li ghairil, dia adalah lil aqil, maaf, maka kita kena gunakan sifat yang sesuai baginya ialah al-mahirat, itu jamak muannas salim juga. Dan kesalahan yang keempat yang biasa dilakukan oleh pelajar ialah al-fi'il ba'dal jar. Ini memang sangat biasa dilakukan. Kenapa? Kerana pelajar selalu meletakkan fi'il selepas huruf jar. Ya, contohnya ialah min yadrus. Min kemudian diikuti dengan fi'il itu yadrus. Tak boleh. Ya, sepatutnya ialah min dirasatihi ataupun min an yadrusa. Jadi kalau pelajar nak tulis fi'il juga selepas harfu jar boleh, tapi dengan syarat dia kena letak an. Ya, kena letak an itu nak memisahkan antara harfu jar dan juga fi'il itu supaya dia tidak ada connection ataupun hubungan secara langsung. Maknanya Ustaz, ini kesilapan yang simple tetapi boleh mengurangkan markah kita nampak. Ya. Baik Ustaz, kita nak ucap terima kasih. Ini dia tips yang Ustaz berikan untuk insya', dan selepas ini kita nak dengar pula tips untuk mutalaah. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses STAM 2021 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan menjadi ila bernamij Tariq ila Najah STAM 20 wahid wa 20. Alhamdulillah al-yaum sanata'alamul maddah insya' wal muntala'ah, dan untuk segmen pada kali ini pelajar-pelajar sekalian, kita nak mempelajari pula apa itu muntala'ah. Bagaimana nak menjawab soalan muntala'ah ni? Dipersilakan Ustaz. Syukran jazilan mudhifana al-Ustaz Aiman. Baik. Binisbah ila al-mutala'ah, ya, seperti yang kita telah maklumi, dia adalah di dalam bahagian ba, ya, fi qismi ba. Baik. Berapa markah yang diperuntukkan untuk mutala'ah? 40 darajah. Baik. Di dalam mutala'ah ini sebenarnya ada dua soalan, ya, iaitu as-soal al-khamis dan as-soal as-sadis. Bagi soalan mutala'ah, ya, yang soalan
al-khamis itu ataupun yang kelima ini ada dua bahagian. Ada alif, ada ba. Yang mana alif adalah 24 markah dan ba ialah 6 markah. Manakala bagi soalan yang ke-6 ada 10 markah. Jadi sekarang ni kita akan lihat satu persatu apakah pembahagian di dalam kesimba ini al-mutala'ah. Baik. Bagi al-mutala'ah bagi soal al-khamis yang qasimu ila alif wa ba kama qultu lakum anifan. Baik, ajib an jami'il al-asila al-atiyah. Ini biasa soalan yang biasa diminta ialah jawab ke semua soalan kefahaman. Yang mana tujadu thamania al-as'ilati al-isti'abiyah. Terdapat 8 soalan kefahaman yang wajib dijawab oleh pelajar. Al-majmu' al-kulli li su'alil khamis itu al-alif, itu fi qismi alif 24 darajah. Maka ada 24 markah. Kerana setiap satu soalan 3 markah, maka ada 24 markah ataupun 8 kali 3. Manakala bahagian ba itu istikhraj thalathi afkarin atau istinbat thalathi niqatin min al-qit'atil maqru'ah. Bagi yang bahagian yang kedua ini, pelajar diminta untuk ada dua bentuk soalan yang biasanya akan dikemukakan kepada pelajar. Sama, yang pertama sama ada istikhraj thalath afkar, keluarkan 3 isi penting ataupun mengambil kesimpulan ataupun mengeluarkan apakah dia aspek ad-dars al-akhlaqi, nilai, aspek-aspek nilai yang terdapat di dalam petikan yang dibaca. Manakala al-majmu' al-kulli li su'al al-khamis, bahagian yang ke ba adalah 6 markah. Untuk keluarkan 3 soalan, 3 isi penting ini adalah 6 markah. Falidzalik li kulli fiqratin aw nuqtatin darajatan aw ithnatan. Kemudian kita pergi ke dalam apakah dia topik-topik yang biasa yang dipelajari oleh pelajar untuk al-mutala'ah, untuk nusus ataupun teks mutala'ah. Jadi seperti yang pelajar maklumi, di mana untuk al-mutala'ah ni kita ada 3 buku. Kita ada 3 buku. Ada buku yang pertama, ada buku yang kedua, ada buku yang ketiga. Dan kalau lihat kepada topik-topik ni, berapa topik semua yang pelajar yang sepatutnya dah diajar ataupun dah belajar. Itu 22 tajuk. Ada 22 tajuk. Dan ustaz di sini berikan warna purple, kemudian warna pink, kemudian warna apa? Warna biru. Macam biru, Untuk warna purple ni ialah untuk buku yang pertama. Manakala warna pink ini adalah buku yang kedua, warna yang biru itu adalah untuk tajuk-tajuk yang mutala'ah yang terdapat dalam buku yang ketiga. Dan daripada 22 tajuk, untuk pertama kalinya soalan mutala'ah ni ada tajuk yang ketujuh dah keluar pada tahun lepas. Iaitu Masal min Amthilatil Muru'ah. Itu yang keluar pada tahun lepas. Jadi ustaz tak adalah nak kata soalan ni tak akan keluar lagi, Tak akan keluar lagi. Tapi kalau dibandingkan selain daripada tajuk yang ketujuh ni, kita ada 21 tajuk lagi yang lain, Apakah dia adawat istifham al-mustakhdamah ghaliban fi al-asila al-isti'abiyah? Ini adalah kata tanya yang digunakan di dalam persoalan. Contohnya ialah kata tanya yang asas, itu sama ada gunakan man, ma, madza, mata, aina, limadza, kaifa, dan ini tak perlulah ustaz ulas, dan pergi kepada al-adawat al-istifhamiyah al-mutasya'ibah min al-asasiyah. Ini adalah soalan yang terhasil daripada pecahan soalan asas. Contohnya ialah min man, itu daripada siapa, ma'aman, bersama siapa, liman, bagi siapa, alaman, atas siapa, biman, dengan siapa, amman, berkenaan siapa, mimma, daripada apa, alama, atas apa, bima. Kita baca bima, bukan bum. Kita baca bima. Dengan apa, amma, berkenaan apa, ila mata, itu sehingga bila, min aina, daripada mana, ila aina, ke mana, lima, kenapa, lima lam, kenapa tidak, kam, berapa, bikam, kam ni lebih kepada berapa, bikam ni berapa juga, tetapi biasanya bila sebut bikam ni dia melibatkan harga. Okey, dan begitu juga terdapat juga soalan yang berupa ataupun kata tanya yang berupa perintah dan juga permintaan. Contohnya dia minta apa? Ma ra'yuka ataupun uzkur, kemudian had, uktub, bayin dan hadid. Kita pergi kepada namuzaj minal as'ilah al-isti'abiyah. Jadi di sini ini adalah teks yang ustaz ambil daripada tajuk
Atharu Thaqafah Al-Arabiyyah fi Auruba pada muka surat yang ke-19. Kalau kita lihat teks ini ialah tentang apa? Tentang Ibnu Al-Baitar ya, alladhi tuwfiya am 1248 miladian. Jadi kita lihat kat sini, dia adalah salah seorang daripada ulama yang hebat di dalam botanik ya, dalam ilmu botanik ya. Soalan yang kita nak fokus kat sini ialah, ini sebagai contoh saja ya, untuk anak-anak pelajar ya. Limadha yu'tabar kitab Al-Jami' fil Adwiyah a'zama kitabin min naw'ihi fil usuril wusta? Apakah dia kenapakah buku Al-Jami' fil Adwiyah ini adalah buku yang paling agung ya, dalam kalangan jenisnya pada kurun yang pertengahan. Markah yang diperuntukkan ialah 3 markah. Kita tengok ya, antara kemungkinan pelajar menjawab soalan ini. Al-ijabat al-mutawaqqa'ah min at-talabah al-murasyahin. Apa yang pelajar akan jawab ya? Markah 3 kan? Kemudian kita tengok ya, yu'tabar kitabu al-jami' al-fil adwiyah a'zama kitabin min naw'ihi fil usuril wusta li'an raja'a ila mu'allafatihi fi hadhil madah kathirun min ulama'il gharb. Jadi ini adalah jawapannya adalah tidak berkenaan. Maknanya jawapannya salah. Kalau kita lihat, walaupun dia ada mukadimah ya, ada pendahuluan, tapi jawapannya salah, maka markah yang diperuntukkannya adalah kosong. Tetapi ya, sekiranya kalau kita lihat pelajar tu dia ada jawapannya CP-CP ya, ada jawapannya CP-CP, tetapi tidak ada pendahuluan dan terdapat tambahan pada pelajar tersebut, maka dia akan diberi satu markah. Manakala 2 markahnya ialah yu'tabar kitab Al-Jami' fil Adwiyah a'zama kitabin min naw'ihi fil usulil wusta li'anna fihi najid ardan li nahwi 400 wa 1000 madatin bainaha nahwa 200 nabatin. Jadi kat sini ada jawapannya yang tepat, tetapi ada tambahan, maka dibuang 1 markah. Jadi tidak ada mukadimah tolak 1 markah, ada tambahan tolak 1 markah ya. Dan kita pergi kepada soalan kepada contoh jawapan yang mungkin pelajar tulis. Okey, dia tulis jawapan dah cantik dah, tetapi ada ziyadah, ada tambahan pada jawapan. Ini akan juga dibuang markah. Dia tak akan dapat, pelajar tersebut tidak akan dapat markah penuh. Dan sekiranya pelajar tu jawab memang dah cantik dah, tetapi disebabkan soalannya ada limaza, kenapa? Kalau kenapa limaza, biasanya kita akan jawab li'anna. Mesti ada li'anna. Hanya kerana tidak ada li'anna ya, tidak maknanya seolah-olah jawapan tersebut tidak ada kesinambungan ya, antara ayat pembukaan dengan ayat jawapan tersebut, maka juga akan dibuang 1 markah. Dan ini adalah contoh yang jawapan yang baik bagi soalan yang diberikan tadi. Yu'tabaru kitabu al-jami' fil adwiyati a'zama kitabin min naw'ihi fil usuril wusta li'anna fihi aradun li nahwi 400 wa 1000 madatin bainaha nahwa 200 nabatin. Ya. Jadi ini adalah markah penuh yang diperolehi oleh pelajar, iaitu sebanyak 3 markah. Okey, kerana apa? Kerana ada mukadimah, jawapannya tepat, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan menjawab ya, menggunakan perkataan li'anna. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kelima, ada 2 bahagian, iaitu di mana soalan ba di bahagian al-mutala'ah ini ada 2 bentuk soalan, istakhrij thalatha afkarin ra'isah min al-qit'ati as-sabiqah ataupun tahaddath fi thalathi niqatin 'an ad-darsil akhlaqi alladhi tastafidu min al-qit'ati as-sabiqah. Jadi ada 2 bentuk soalan. Bukan kedua-dua soalan ini keluar, tetapi salah satu bentuk. Kalau dia tak minta keluarkan isi penting, dia akan minta bagaimana apakah dia poin-poin ataupun isi-isi penting yang melibatkan nilai ya, yang ada pada teks tersebut. Sebagai contohnya, teks ini ya diambil daripada tajuk aslul lughah ya, daripada aslul lughah, itu asal bahasa. Jadi sebagai contohnya, pelajar boleh keluarkan isi penting ya, berdasarkan pada teks tersebut ialah mu'zamu ahli madrasatil istilah yarawna anna asla al-lughati tawadhu'un wa istilahun. Okey, ni kita boleh, pemeriksa boleh bagi 2 markah. Tetapi kalau anak-anak pelajar lihat pada jawapan yang kedua, yang mana pelajar dapat kosong markah, ra'a aktsaru ahli an-nadhri ya min madrasatil istilah haitsu yaqulun inna asla al-lughati tawadhu'un wa istilahun. Jadi jawapannya betul, ada di dalam teks kan, sampai sini ya, daripada sini sampai ke sini ada dalam teks, tetapi dapat kosong markah. Kenapa dapat kosong markah? Sebab pelajar dia menyalin bulat daripada petikan, tidak membina ayat
sendiri berdasarkan kepada kefahaman. Dan kemudian kita lihat kepada contoh soalan tentang aspek nilai yang terdapat dalam teks ini, ya, tentang apa? Tentang ini di bawah tajuk ar-riyadhah, ya. Pun sama juga, ya, aspek nilai apabila kita menulis aspek nilai, ya, sebagai contohnya ar-riyadhah, ya, ta'allum an-nasi lil hifaz 'ala al-adab al-'adidah khasatan fil mubarayat. Jadi maknanya dia kena membuat satu kesimpulan yang mana di situ terdapat nilai-nilai ataupun aspek akhlak yang boleh dikeluarkan dengan syarat dia tidak menyalin bulat-bulat sebagai contohnya ialah di dalam jawapan yang kedua, walaupun sebenarnya betul, ya, tetapi calon ataupun pelajar menulis ataupun menyalin bulat-bulat daripada teks, maka dia akan dapat markah kosong. Maknanya dia kena ambil isi penting daripada petikan tadi dan kemudian dia mengembangkan isi dan dia buat kesimpulan saya. Ya, Ini betul. di antara tips yang boleh kita ambil daripada muntalaah, betul Ustaz? Ya, betul. Baik, mungkin kita boleh berehat seketika. Boleh. Baik, murid-murid, pelajar-pelajar jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Sukses STAM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses STAM 2021 bersama dengan Ustaz Rizwan pada hari ini. Untuk segmen kali ini Ustaz, apa yang akan Ustaz kongsikan kepada pelajar-pelajar kita di rumah sana? Terima kasih Mudhaifuna Ustaz Zaman. Berkenaan dalam segmen yang ini yang kita akan pergi di sini ialah berkenaan dengan cara membina ayat, ya. Adalah cara membina ayat. Itu as-su'al as-sadis min qismi ba al-mutala'ah. Baik, as-su'al as-sadis huwa as-su'al al-akhir, ya, min al-waraqatil ula. Jadi kat sini apa yang kita faham, kertas satu ini ada 6 soalan dan ini adalah soalan yang terakhir. Baik, apakah soalan yang terakhir itu? Istakhdim at-tarakib al-atiyah fi jumalin mufidah min 'indika hatta yattadiha ma'naha. Ya, jadi di sini pelajar diminta untuk membuat ayat daripada rangkai kata yang diberikan. Dan berapakah markah yang diperuntukkan? 10 darajatin. Okey. Jadi apakah dia? Thalathatu umur yajib al-iltizam biha 'inda al-ijabati 'an as-su'al as-sadis. Perkara-perkara yang mesti dipatuhi oleh pelajar ketika menjawab soalan ini. Yang pertama dari aspek at-tarakib al-atiyah, itu rangkai kata berikut. Yang kedua, jumlah mufidah min 'indika. Apakah dia ayat yang dibentuk itu mestilah ayat yang betul, ya, daripada pelajar sendiri. Dan yang ketiga ialah hatta yattadiha ma'naha, itu ayat itu mestilah dapat menerangkan rangkai kata yang diberi. Jadi anak-anak pelajar, ya, apa yang kita lihat, kalau sebelum ni di dalam teks kita menjawab soalan kefahaman, ada 8 soalan dan teks itu ialah teks daripada salah satu daripada teks yang anak-anak pelajar belajar daripada 22 teks yang terdapat dalam buku teks tersebut. Manakala di dalam tarakib al-atiyah ni pula, ya, jangan bimbang, ya, anak-anak pelajar. Kenapa? Kerana rangkai kata yang diberikan, yang ditentukan oleh pihak pentaksir ataupun pihak penggubal ialah daripada teks yang ditanya di dalam soalan kefahaman tadi. Oh, dalam buku? Dalam Okey. soalan kefahaman tadi. Bukan dalam buku, dalam soalan Ya. kefahaman. Oh, dalam soalan tadi? Dalam soalan Okey. tadi. Jadi dia akan ambil 5 rangkai kata. Ya. Jadi apa yang pelajar perlu tekankan di sini ialah la budda min at-tarakib al-matluwah fi su'al min an-nas. Ya. Rangkai kata yang diminta itu terdapat di dalam apa? Di dalam petikan tersebut. Dan yang penting ialah adamul fasli bainal juz'ain al-awwal wa tsani min at-tarkib. Maka tidak boleh dipisahkan. Sebab bila sebut tarkib, maka dia terdiri daripada dua juzuk. Itu bahagian pertama dan bahagian kedua itu tidak boleh dipisahkan dengan meletakkan kata kerja lain ataupun kata nama yang lain. Kalau pelajar buat macam tu, maka dia akan apa? Dia akan dianggap salah. Okey, berapa tarkib? Yang tadi yang diminta ialah 5 tarkib dan setiap ayat yang betul, ya, maka dapat 2 markah dan jumlah keseluruhan bagi markah tersebut ialah 10 markah. Ya, di mana 5 kali 2, 10 markah. Jadi apakah bentuk-bentuk tarkib yang biasa terdapat di dalam buku teks? Ini Ustaz bagi contohlah antara tarkib yang terdapat dalam buku teks, itu ada tarkib idhafi, ada at-tarkib an-na'ti ataupun al-wasfi, ada at-tarkib al-hali, ya, ada at-tarkib al-zarfi, ada rawabit al-jumal
dan juga ada al-af'al al-murakkabah. Ya, sebagai contohnya khatimul anbiya bagi tarkib idhafi, ya, wal waba al-alami bagi tarkib an-na'ti, safhatan bagi tarkib ahali, laila nahara tarkib zarfi, rawabit al-jumal ala raghmi min, dan juga al-af'al al-murakkabah itu yatakawwanu min. Apa yang ustaz nak tekan di sini ialah berkenaan dengan sebagai contohnya tadi, pelajar tidak boleh memisahkan perkataan itu, ya, kepada dua juzuk yang terpisah. Sebagai contohnya yatakawwanu min, maka pelajar daripada dua juzuk itu, yatakawan dan min itu, maka pelajar pisahkan yatakawan dengan dan min itu dengan perkataan lain, maka itu juga dianggap salah. Okey, bagaimana pula bagi jumlah mufidah min indika? Apakah yang dimaksudkan daripada soalan? Hendaklah ayat tersebut adalah daripada hasil pelajar sendiri. Yang pertamanya ialah mestilah jumlah itu ataupun ayat itu betul dari segi nahunya, betul dari segi sarafnya, ya. Kemudian ia terhasil daripada penulisan pelajar itu sendiri. Kemudian jumlah itu pelajar bebas nak buat, sama ada nak menggunakan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dan kemudian jumlah itu tidak boleh diambil, dicedok daripada petikan yang telah diberikan kepada pelajar. Ini bermakna walaupun ada perkataan itu di dalam teks tersebut, pelajar ambil bulat-bulat, maka jawapannya ialah kosong. Dan ayat, sekiranya perkataan tersebut pelajar bina ayat, tetapi berdasarkan kepada apa dia? Berdasarkan pada ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi yang dihafal oleh pelajar, ataupun rangkap puisi, maka itu juga tidak dibenarkan. Ya, dia mestilah daripada jawapan yang sebenar, jawapan pelajar sendiri. Ya. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan hatta yattadiha makna, sehingga boleh menerangkan maknanya, jelas maknanya daripada tarkib tersebut. Sebagai contoh, ala talib ay yuwaddih makna tarkib fi jumlati. Pelajar tersebut mestilah apa? Mestilah menerangkan tarkib tersebut, ya, di dalam ayat yang dibina oleh pelajar. Sebagai contohnya ialah perkataan tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad itu pendidikan anak-anak. Ayatnya ialah tarbiyatul auladi tabda'u mundu nu'umati azfarihim. Kemudian yang kedua ialah tarbiyatul aulad muhimmatun ladal walidaini lil qiyami biha. Okey. Jadi di sini berdasarkan pada dua ayat ini kita akan lihat pelajar dapat menerangkan ataupun memahami apakah yang dimaksudkan dengan tarbiyah al-aulad. Tetapi ada juga dalam kalangan pelajar yang mana dia tak faham perkataan tersebut, maka dia bagi contoh. Ya, bagi contoh apa? Darasat talibu tarkibat tarbiyatil auladi fil fasli. Pelajar itu belajar rangkai kata tarbiyah al-aulad di dalam kelas. Adakah dia menerangkan makna rangkai kata tersebut? Tidak sama sekali. Ataupun la yafhamu talibu makna tarbiyatil aulad. Pelajar itu tidak memahami makna tarbiyah al-aulad. Sebenarnya ayat ini betul ke tak betul dari segi nahu? Betul. Ya, dari segi nahu adalah betul, tetapi masalahnya ialah pelajar tidak menerangkan makna tarkib itu. Bila pelajar tidak menerangkan makna tarkib tersebut, maka dia tidak memberikan faedah, tidak menunjukkan kefahaman pelajar terhadap rangkai kata itu, maka pelajar akan diberikan kosong markah. Jadi sebagai kesimpulannya kepada anak-anak pelajar, yang mana al-waraqah al-ula tanqasimu ila qismain, ya, al-asasiyan, qism alif dan qism ba. Seperti yang Ustaz katakan, di dalam qism alif ada insya, itu 60 markah, dan pelajar hanya menjawab satu soalan daripada empat karangan yang ditetapkan. Hanya jawab satu soalan, ya. Dan manakala di dalam bahagian ba, ya, adalah difokuskan kepada al-mutalaah, dan markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. Dan di dalam soalan kisim ba ini ada dua soalan, itu as-soal al-khamis dan as-soal as-sadis. Ada dua soalan, itu 5 dan 6, dan pelajar dikendaki untuk menjawab kesemua soalan tersebut dan pecahannya. Masya-Allah, syukran jazilan ya Ustaz. Wa qabla an nantahi, hal innaka ayyun nasihah khususan litulab STAM 20 wa 20. 20 wahid wa 20. Tafadhal Ustaz. Syukran jazilan li abna'i at-talaba, ya. Ad'u lakum bin naja'il bahir, wa fi hadha al-imtihan insyaallah saya naqid fi al-khamis min syahr April, yani fi asy-syahr al-muqbil, wa ma'a atyab at-tamaniyat bin najahi wa taufiq ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rizwan atas penjelasan bagaimana tips untuk menjawab
mata pelajaran insya' dan muntalaah. Dan pelajar-pelajar di rumah sana, jangan lupa buat latihan, buat ayat agar mudah untuk anda menjawab soalan. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM